Ija lagi. Kita live dalam topik GBS semasa hamil. Sebagai Ija tahu ramai yang GBS positif masa hamil. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar adik-adik yang kat luar sana? Hari ini dengan Kak Ija lagi. Kita live dalam topik GBS semasa hamil. Sebagai Ija tahu ramai yang GBS positif masa hamil. Kita pakai mikrofon lah tadi. Cik Abang Akak ada bagi mikrofon atas ni. Ada perasan tak? Ada bagi mic atas ni. Dia suruh pakai mic. Dalam bekas bulat tu. Kejap ya, kita pakai mic. Bekas bulat. Tadi ada atas ni. Ni belakang. Kak Ija pakai mic lah supaya korang boleh dengar dengan lebih jelas. Sebab ramai kata suara slow kan. Okey, hari ni Kak Ija nak bawakan topik yang sangat-sangat penting untuk ibu-ibu yang hamil tahu. Ibu-ibu hamil ni kadang-kadang kita ni, kalau Kak Ija dulu, Kak Ija kata masa Kak Ija muda dulu pun mungkin Kak Ija pun tak tahu pasal GBS ni. Dan Kak Ija pun rasa korang pun banyak yang tak tahu. Jadi sebab tu Kak Ija nak kongsikan dengan korang apa tu GBS dan macam mana korang nak mengatasinya. Kan? Macam mana korang nak tempuh masalah GBS ni. Okey, kita mana pula wire dia lagi satu ni. Tunggu dulu. Okey, jadi siapa yang ada dengan Kak Ija nak minta tolong share, nak minta tolong like, minta tolong sama-sama berkongsi dengan kawan-kawan yang lain yang mungkin ada masalah yang sama. Kita tak tahu kan siapa-siapa yang ada masalah keputihan yang teruk, masalah lelehan yang banyak kan. Jadi jom kita kenal pasti sama ada kita ni berisiko ataupun tidak, terjangkit ataupun tidak oleh virus GBS ini, kuman ya. GBS ini adalah sejenis kuman. Okey, GBS ini adalah sejenis kuman jahat sebenarnya yang selalunya dia duduk dalam bahagian dubur kita. Bahagian usus besar, dia selalunya duduk dalam usus besar. Tetapi kebanyakan ibu, dianya boleh menjangkiti ibu yang semua orang boleh terjangkit oleh GBS ini. Perempuan, lelaki pun boleh ada jangkitan GBS ini sebab ianya lubang dubur dengan Miss V kita tu tak jauh kan. Jadi selalunya terjangkit daripada kaedah itu. Daripada kaedah dia tertransfer daripada lubang dubur dan masuk ke saluran Miss V kita. Jadi apa yang selalunya terjadi bila kita ni terjangkit oleh kuman GBS ini. Jadi sangat-sangat penting untuk korang tahu, adik-adik yang kat luar sana yang dalam keadaan hamil, baru hamil kan. Jadi sangat-sangat penting untuk korang tahu. Tanda-tanda keputihan yang tanda-tanda GBS. Okey, pertama sekali ialah kita mendapat lelehan ataupun keputihan yang melekit-lekit ya. Keputihan selalunya keputihan ni adalah perkara yang normal lah bagi orang yang hamil ni, sebabnya kita ada ketidakstabilan hormon, betul kan? Bila tak ada ketidakstabilan hormon, kita pun akan mudah ada lelehan kan, akan mudah ada lelehan. Jadi bila mudah ada lelehan, kita tak tahu sama ada lelehan kita tu dalam keadaan normal ataupun tidak. Okey, jadi bagi adik-adik yang nak tahu keadaan normal ataupun tidak lelehan adik-adik tu, adik-adik kena make sure yang lelehan adik-adik itu bukanlah pekat. Okey, pertama sekali lelehan yang berkaitan dengan GBS ini adalah lelehan yang pekat ya. Keputihan kita tu adalah pekat yang keluar. Dia pekat, warna dia macam krim. Okey, warna dia macam krim.
Jadi bila kita ada keputihan, masalah sering ada keputihan, dan keputihan kita tu pekat warna dia macam krim dan mengakibatkan kegatalan yang teruk pada bahagian Miss V kita kan. Lepas tu kita rasa gatal-gatal, rasa macam terbakar bahagian Miss V tu, panas kan, macam pedih panas macam tu. Lepas tu ada warna merah dekat dalam keliling faraj kita atau punggung. Sebab apa? Sebab gatal dan terbakar ni. Dia macam jadi merah. Lepas tu kita akan rasa sakit bila melakukan hubungan dan kita akan rasa sakit juga kadang-kadang bila membuang air kecil. Maknanya kita dapat urinary tract infection. Maknanya kita dapat UTI ataupun jangkitan saluran kencing. Ini adalah tanda-tanda yang berkemungkinan kita ni terkena jangkitan GBS. Dan apakah GBS ni? Adakah ianya bahaya kalau aku kena jangkitan GBS ni? Bahaya ke bagi aku kena keputihan? Kenapa kena ambil tahu sangat? Biasalah orang ada keputihan. Sebenarnya jangkitan GBS ini adalah sangat bahaya kerana ianya boleh menjangkiti baby kita juga. Okey, dan seandainya ianya menjangkiti baby kita, ianya boleh mengakibatkan keguguran, boleh mengakibatkan kematian, still death. Still death ni adalah kematian baby yang dah dekat nak bersalin tapi dia meninggal dalam perut. Tak tahu sebab apa tiba-tiba meninggal. Itu adalah still death. Kak Ija tahu ramai yang ada tempuh perkara ini, baby still death ni. Anak baby dah 6-7 bulan dalam kandungan, tiba-tiba dah meninggal, tak bergerak. Ini adalah berkemungkinan disebabkan oleh jangkitan GBS. Selain itu, GBS ini juga boleh menjangkiti baby kita semasa kita dalam proses melahirkan dia. Masa proses melahirkan tu, bila dia kan keluar, kalau bersalin normal kan, dia keluar tu, dia boleh kena jangkitan daripada Miss V kita. Okey, bila terkena jangkitan ini, selalunya ianya akan membawa kepada masalah kesihatan kepada baby. Sebab apa? Macam Kak Ia cakap awal-awal tadi, kuman GBS ini adalah kuman yang jahat. Selalunya baby-baby yang lahir dan terjangkit oleh kuman GBS ini, dia akan ada masalah masalah lapisan otak yang nipis, jadi pneumonia, jadi meningitis, jadi baby korang akan sakit. Dalam masa 2-3 hari, ada juga yang baby meninggal lepas 2-3 hari kita melahirkan. Itu juga boleh disebabkan oleh jangkitan GBS yang kita ada terjangkit kepada baby kita. Jadi sangat-sangat penting untuk korang aware, untuk korang ambil tahu ini adalah antara risiko yang setiap wanita dekat luar sana berkemungkinan kena. Okey, walaupun kita kena, pertama sekali kita tak boleh down lah. Kita tak boleh down, kita tak boleh kata kita ni pengotor ke, tidak. Ia bukan disebabkan oleh kita ni pengotor ke, bukan. Benda ini dia bukan disebabkan oleh tak jaga kebersihan ke, bukan. Mungkin teknik kita mencuci tu salah kan. Macam Kak Ija dulu ada ajar cara mencuci bahagian intim macam mana kan. Jadi teknik tu kena betul. Sebab teknik mencuci ni kalau kita salah teknik, ia akan mengakibatkan jangkitan GBS kepada Miss V kita. Sebab tu kita kalau nak alirkan air masa kita mencuci kencing ataupun mencuci air besar ni, alirkan dari bahagian depan supaya air daripada depan menghala ke belakang. Kita tak nak air daripada belakang menghala ke depan sebab kuman daripada lubang dubur ini adalah banyak mengandungi kuman-kuman yang boleh mengakibatkan kita kena jangkitan saluran kencing dan boleh masuk ke dalam Miss V kita. Jadi cara mencuci tu sangat-sangat penting untuk korang tahu ya. Jangan jigos daripada belakang. Begitu juga daripada baby-baby anak-anak kita perempuan kan. Ajarkan dia orang jangan cuci daripada belakang, jiros daripada bahagian depan. Bukan jiros daripada belakang. Kan. Jadi itu sangat-sangat penting. Okey. Antara lain tanda-tanda kita ni mengalami jangkitan GBS ini bagi ibu-ibu yang hamil adalah Yana, boleh Yana. Hai, siapa yang dengan Kak Ija minta tolong share-share. Kalau nak order set berpantang boleh PM Kak Ija ataupun boleh PM page ya. InsyaAllah Kak Ija akan bantu. Okey.
Tanda-tanda lain yang kita terkena jangkitan GBS ini adalah kita mengalami sakit yang ketika nak buang air kecil lah, macam Kak Ija kata tadi, selalu jangkitan kuman ataupun ada urinary tract infection ini, jangkitan kuman ketika nak buang air kecil. Okey, selain daripada itu kita dah start dapat cairan ataupun lelehan yang berwarna kehijauan. Lelehan yang berwarna kehijauan ni menunjukkan jangkitan itu dah semakin kuat ataupun dah semakin teruk. Dia akan berbau. Dia akan berbau. Lepas tu kita punya saluran miswi pun akan bengkak ataupun keradangan. Sebab tu bila kita melakukan hubungan, ianya sakit. Sakit dan sangat tak selesa. Maknanya korang akan rasa tak selesa bila bersama. Bila duduk-duduk diam pun korang rasa tak selesa. Jadi ini adalah tanda-tanda yang korang kena kenal pasti. Kena selalu cek diri. Jangan kita ingat benda ni benda enteng. Kita mengandung itu normal keluar lelehan. Tak Jadi sangat-sangat penting kerana bila kita melahirkan dengan GBS, kita melahirkan baby, kita merisikokan diri kita dan juga merisikokan baby. Okey, seandainya saya terkena jangkitan GBS, Kak Ija, apa yang saya boleh buat? Macam mana saya nak tahu yang saya ni terkena jangkitan GBS ataupun tidak? Okey, pertama sekali, seandainya korang mengalami lelehan macam ni ataupun korang cepat demam, rasa sakit dekat bahagian miswi, rasa macam terbakar, rasa saluran dalam korang macam bengkak kan, jadi segeralah pergi dapatkan khidmat nasihat daripada doktor. Okey, doktor akan membuat saringan ataupun membuat swab test. Swab test ni adalah test di mana dia akan ambil kita punya cairan daripada bahagian dalam miswi dan hantar ke makmal untuk mengenal pasti sama ada kita ni ada jangkitan GBS ataupun tidak. Perlu diingat juga, bukan semua orang yang ada kuman GBS ini menunjukkan simptom seperti yang Kak Ija cakap tadi lah. Ada orang dia positif ataupun dia pembawa, ada orang dia pengidap. Dia sama macam penyakit lain lah, macam thalassemia kan. Kita ada pembawa dan kita ada pengidap. Kalau kita pembawa, kita tak tunjukkan sangat kita ni ada simptom, tapi tiba-tiba baby lahir, baby ada GBS ini. Jadi ini adalah menunjukkan yang kita ni pembawa. Okey. Jadi lagi apa nak tanya pasal GBS ni adalah boleh ke kontrol kalau saya kena GBS ni? Apakah yang saya boleh kontrol? Apa yang saya boleh bantu diri saya seandainya saya dijangkiti kuman GBS ini? Pertama sekali, dengar nasihat doktor. Selalunya mereka yang dijangkiti GBS akan diplan untuk masuk hospital sebelum kelahiran. Contohnya seminggu ataupun 2 minggu sebelum melahirkan, due date, dia akan kena serah diri ke hospital. Jangan takut kalau korang kena serah diri ke hospital kerana Kak Ija tengok ramai tau yang takut kalau kena serah diri ke hospital ni. Kerana apa dia orang takut? Takut sangat nak masuk hospital. Sebenarnya tak ada apa. Doktor nak bantu korang sebenarnya. Doktor nak bantu. Nak bantu daripada segi apa? Nak bantu daripada segi pengawalan jangkitan kuman itu kepada baby dan juga pengawalan jangkitan kuman itu untuk daripada mencederakan ataupun menjangkiti bayi anda. Okey, selalunya kita tahu macam saya cakap tadi, jangkitan GBS ini selalunya terjangkit kepada bayi anda ketika proses melahirkan. Jadi macam mana nak elakkan proses melahirkan itu, nak mengelakkan keaktifan kuman ini semasa proses melahirkan ialah dengan memberi korang antibiotik. Ada juga doktor yang akan bagi korang penicillin ataupun apa-apa antibiotik yang korang boleh makan dalam tempoh masa kehamilan. Penicillin ni adalah antara antibiotik yang selamat untuk korang makan. Jadi untuk ibu-ibu hamil yang tak ada alergi lah kan makan. Jadi mungkin doktor akan bagikan korang dengan antibiotik pil ataupun tapi antibiotik pil ini hanyalah untuk mengurangkan sahaja bilangan kuman ini. Dia tak boleh nak hindarkan daripada jangkitan kepada baby. Jadi kalau korang nak bersalin dengan GBS, doktor akan masukkan korang dengan antibiotik, akan cocok IV ya. Cocok masukkan antibiotik dalam saluran darah. Maknanya korang kena pakai alat butterfly tu untuk dapat masukkan air dan masukkan antibiotik situ dalam
darah korang lah. Okey, jadi itu adalah satu langkah keselamatan sebenarnya yang doktor nak bagi kepada korang supaya menghindarkan jangkitan ataupun mengurangkan risiko kematian kepada baby kita. Nak mengurangkan risiko sakit kepada baby kita kan. Jadi sangat-sangat Kak Eja nasihatkan kalau korang ada masalah GBS ini, korang dah pergi buat swab test dan doktor sahkan korang ada GBS, jangan takut, jangan panik. Kerana kita ada, kerana Kak Ijah yakin dekat hospital pun ada perawatan yang boleh bantu korang mengurangkan risiko ini. Okey? Jadi kenapa kena hati-hati, kena awal dapat bagi tahu, kena berkala, sistem kita kena selalu cek berkala dengan doktor ataupun dengan pejabat kesihatan. Kerana apa? Kerana selalunya kalau kita ada jangkitan GBS, kita juga berkemungkinan melahirkan bayi pramatang. Okey, kita berkemungkinan sangat banyak besar kemungkinannya untuk kita melahirkan baby pramatang. Jadi ini adalah satu yang sangat-sangat penting untuk kita sedia, kita kena bersedia untuk melahirkan baby yang pramatang. Lepas tu kita juga berkemungkinan mendapat menjangkitkan baby kita sebabnya kuman GBS ini boleh menembusi saluran plasenta baby tu. Dia boleh tembus uri baby tu dah masuk dan menyerang baby juga. Sebab tu sangat-sangat penting untuk kita kawal. Okey, sangat-sangat penting untuk dikawal. Jangan takut. Kita kena jadi ibu yang kuat. Macam tu kan. Kena jadi ibu yang kuat untuk protect anak kita. Jangan rasa down, jangan rasa akulah penyebab kesakitan. Jangan. Ini adalah bukan masanya untuk korang rasa down, rasa takut nak masuk nak due awal, rasa terpinggir, rasa merendah diri, rasa akulah menyebabkan masalah kepada keluarga aku. Tidak. Okey, tidak. Jadi jangan rasa down, jangan rasa takut seandainya doktor suruh kita masuk ward awal untuk mendapatkan antibiotik sebelum melahirkan. Sebab dalam proses melahirkan tu selalunya jangkitan ini berlaku. Jadi doktor kena prevent, kena mengelakkan, pasang perisai awal-awal supaya baby korang selamat. Okey, jadi seandainya baby terjangkit, kita kena tahu yang baby ni bila dia lahir, imunisasi dia sangat-sangat rendah. Sangat-sangat rendah imunisasi baby ni. Kadang-kadang mungkin kita GBS kita ini bukan pada tahap yang serius, dia tidak terus menyerang baby kita. Mungkin dalam masa sebulan baru baby kita menunjukkan simptom-simptom jangkitan. Contohnya dia ada batuk berkahak ataupun jangkitan paru-paru, masalah selaput otak kan, dia ada masalah macam itulah masalah yang selalu baby dapat ketika kalau kita tak prevent masalah GBS kita. Okey, antara lain adalah masalah still death yang macam Kak Ija cakap tadi, kematian baby dalam perut, kematian baby pada usia yang dah lanjut, maknanya dah 6 bulan hamil, dah 7 bulan hamil, tiba-tiba baby tiba-tiba je meninggal dalam perut. Ini berkemungkinan besar disebabkan oleh jangkitan GBS ini yang mungkin dah menembusi placenta baby, dia serang tubuh baby kita. Jadi sangat-sangat penting untuk korang tahu. Ambil tahu pasal korang punya discharge ataupun korang punya lelehan. Okey, kenal pasti, jangan bertangguh. Ramai orang kita ni dia suka bertangguh. Segan lah nak pergi jumpa doktor kan. Rasa malu lah nak kangkang nak ambil swab ni, malas lah kan. Jadi ini adalah sesuatu yang boleh memudaratkan korang dan juga baby. Jadi sangat-sangat perlu korang ambil tahu, sangat-sangat perlu untuk korang aware, ambil tahu dan face, tempuh dengan berani maknanya. Jangan takut nak pergi hospital, besok lah, tunggu lagi 2 minggu lah, tunggu dah beranak lah, ataupun dah tunggu baby pun dah meninggal dalam perut. Jadi kita tak nak ada permasalahan macam tu. Okey? Jadi itu yang Kak Ija nak ceritakan kepada korang hari ni. Kalau ada apa-apa yang nak Kak Ija kongsikan pada korang, minta tolong komen dekat komen. Mungkin daripada segi perawatan tradisional kita banyak kongsi selalunya, tapi hari ni Kak Ija terpanggil juga sebab ada 2-3 customer Kak Ija yang menghadapi masalah ini. Mungkin Kak Ija ni bukanlah doktor sebenarnya. Kak Ija bercerita daripada segi pengetahuan Kak Ija sahaja. Kalau korang nak dapat klarifikasi, maknanya
clarity ataupun pencerahan yang lebih bagus, korang boleh pergi mendapatkan khidmat nasihat daripada doktor yang bertauliah lah. Sebab macam Kak Ijah cakap, Kak Ijah ni bercakap daripada segi pengetahuan Kak Ijah sahaja, daripada segi kakak kepada adik-adik, daripada segi mak kepada anak-anak. Kak Ijah terangkan kepada korang supaya korang dapat sedikit input, dapat hint sikit, oh benda ni macam ni, macam tu sahaja. Okey, ini yang Kak Ijah belajar daripada pemerhatian Kak Ijah, daripada kita bukan orang medikal kan, jadi seeloknya kalau korang nak dapatkan khidmat nasihat, dapatkan khidmat nasihat yang betul daripada pegawai kesihatan yang bertauliah. Kak Ijah cuma ingatkan saja, nak bagi korang hint apa yang korang kena tahu, macam tu, kan. Okey, jadi sekian dulu daripada Kak Ijah. InsyaAllah kita jumpa lagi esok pukul 10 ke 10.30 pagi untuk topik yang lain. Kak Ijah banyak topik nak kongsi dengan korang ni, sebabnya daripada sepanjang tempoh kehamilan ni, korang dah terdedah dengan macam-macam benda. Begitu juga dalam tempoh berpantang, kan. Bukan sahaja kehamilan, berpantang, melahirkan baby, kan. Apa yang baby selalu kena, apa yang baby tak selalu kena pun banyak benda yang korang kena tahu. Ibu-ibu muda banyak kat luar sana, kan. Jadi jangan lupa subscribe ke YouTube channel Kak Ijah, keepdara.com. Dan kalau adik-adik yang mencari set berpantang, boleh dapatkan di www.keepdara.com, ataupun boleh juga PM kami ataupun ejen-ejen Kak Ijah, boleh dapatkan daripada ejen-ejen Kak Ijah kalau korang nak. Dan selain daripada itu, jangan lupa klik see first tu, supaya lain kali bila Kak Ijah live, korang dapat notification. Okey, sekian dulu daripada Kak Ijah. Yang baik tu daripada Allah, yang kurang tu daripada Kak Ijah. Jangan lupa Al-Fatihah untuk kedua ibu bapa kita. Jangan lupa stay at home. Okey, stay at home. Nak korang yang mengandung ni, korang adalah golongan yang berisiko, ya. Jadi stay at home. Jadi suruhlah suami yang carikan barang-barang. Dan jangan risau seandainya banyak lagi barang yang tak siap, kan. Jadi jangan risau sangat seandainya banyak lagi barang yang tak siap, barang baby tak siap ini, tak siap itu. InsyaAllah dalam keadaan macam ni, kita doakan semoga semuanya dipermudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Kita jumpa lagi esok. Bye-bye.